Beberapa bulan yang lalu merupakan satu tempoh yang amat mencabar buat parti kita. Pada masa ini pun kita masih berhadapan dengan cabaran yang cukup getir. Bahtera parti kita yang masih baru seolahnya dilanda badai yang ganas di lautan yang bergelora. Satu demi satu cabaran kita hadapi dengan cekal dan sabar. Tiada siapa yang menduga bahawa kita semua diletakkan dalam satu keadaan yang agak rumit yang menuntut kita untuk mengambil banyak keputusan dan tindakan secara berhemah dan berhikmah. Saya sendiri banyak bertawakal kepada Allah dan reda akan ketentuannya dalam banyak keputusan yang saya ambil untuk mengemudi parti. Saya tahu hal itu pada masa depan parti kita amat bergantung pada bagaimana kita mengemudikan parti dalam suasana yang mencabar kebijaksanaan barisan pimpinan parti dan kesabaran ahli-ahli parti. Misalnya, ijtihad kita untuk meninggalkan Pakatan Harapan dan membentuk Perikatan Nasional bukanlah suatu yang mudah untuk dibuat, bahkan lebih sukar untuk kita laksanakan. Tetapi hakikatnya keputusan ini telah membuka suatu lembaran baru buat parti kita yang kita yakini selari dengan matlamat perjuangan parti dan menjanjikan masa depan yang lebih baik untuk agama, bangsa dan negara kita. Alhamdulillah, berkat kecekalan dan kesabaran kita, Perikatan Nasional telah tertubuh dengan rasminya pada 7 hari bulan Ogos 2020 dengan dianggoti oleh Bersatu, PAS, STAR dan SAPP. Penubuhan Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan politik baru atau a new political coalition ini adalah satu pencapaian penting dalam sejarah politik negara kita yang pastinya akan melakar banyak kejayaan dalam waktu-waktu yang mendatang ini, insyaAllah. Penubuhan Perikatan Nasional adalah suatu warisan atau wawasan politik yang penting buat kita semua. It is an important political vision for all of us. Perikatan Nasional yang menggabungkan Bersatu dan PAS dalam sebuah gabungan politik di peringkat nasional akan menjadi sumber kekuatan politik yang penting bagi orang Melayu dan masyarakat Islam di negara ini. Pada masa yang sama juga, kita juga mempunyai rakan-rakan politik dari Parti STAR dan SAPP yang mewakili masyarakat Bumi Putra dan bukan Bumi Putra di Sabah. InsyaAllah, kita juga sedang menimbang permohonan daripada parti-parti politik lain yang berhasrat untuk menyertai Perikatan Nasional dalam masa yang terdekat yang akan menjadikan PN sebagai sebuah gabungan politik yang berciri nasional serta mewakili kepentingan seluruh rakyat di negara kita ini, insyaAllah. Asasnya mudah. Kita tak boleh bersendirian. Kita memerlukan rakan-rakan dari parti-parti politik yang lain untuk menghadapi pilihan raya dan membentuk kerajaan. Bersatu jika bertanding secara bersendirian mungkin boleh menang kerusi, tetapi tidak mempunyai jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Dalam pilihan raya negeri Sabah yang baru lalu, saya membuat satu keputusan untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional buat pertama kalinya dalam pilihan raya.
ramai yang agak meragui keputusan. Maklumlah, PN adalah parti yang baru. Lambang PN pun tak dikenali berbanding parti-parti yang lebih lama. Tetapi saya mengambil risiko. Saya bertawakal kepada Allah. Jika PN dapat diterima di Sabah, saya yakin PN akan dapat diterima oleh rakyat di seluruh negara. Kita cetak banyak bendera, baju, topi dan lain-lain dengan logo Perikatan Nasional. Agak mengujakan. PN walaupun sebuah parti yang baru telah diterima dengan baik oleh rakyat di negeri Sabah. Ke mana-mana saya dan rakan-rakan lain pergi ketika berkempen, bendera PN berkibar-kibar, berkibar-kibar, merah, megah, bukan merah, megah. Warna biru di seluruh pelosok negeri Sabah di mana calon-calon kita bertanding. Apa sebab mereka menerima baik Perikatan Nasional? Sebabnya ialah kerana image PN sebagai a functioning government, sebuah kerajaan yang berfungsi dengan kepimpinan yang prihatin, amanah dan mengutamakan kebajikan rakyat.